Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, anak-anak cikgu harap cikgu anak-anak semua dah jawab soalan bab 10 teknologi hijau ya. Ya, seperti yang cikgu bekalkan dalam Telegram. Okey, soalan yang pertama ialah bagaimanakah amalan teknologi hijau boleh melestarikan alam sekitar. Okey, kata kuncinya, kata kerjanya ialah bagaimanakah. Okey, jadi kita memerlukan fakta dan juga huraian. Baik, di sini kita dah belajar tentang amalan teknologi hijau. Okey, tapi yang kita kena fahamkan ialah melestarikan alam sekitar. Okey, melestarikan alam sekitar ni kita tahu bahawa kita buat pembangunan tapi dalam pada yang sama kita kena kekalkan yang sedia ada. Bila sebut alam sekitar sudah pastilah flora dan faunanya yang ada di dalam hutan. Alright. So markahnya adalah 5. Jadi bila markahnya adalah 5, jadi cikgu perlukan 3 fakta dan juga 3 huraian. Okey, fakta yang pertama ialah penjimatan tenaga. Ini fakta yang pertama. Okey, huraiannya ialah pencahayaan semula. Jadi ini sebagai dia punya huraian yang pertama. Okey, ini H. Ini F. Jadi yang ini, yang dua lagi ni, cikgu akan tulis, kalau awak buat 2 kali, cikgu akan tulis awarded. Maknanya cikgu dah bagikan markahnya daripada yang pertama. Baik, yang contoh pencahayaan ni maksudnya kita apa nama tu? Kita menggunakan tenaga solar, tenaga jadi itulah. Dan sebagainya. Tu boleh menjimatkan tenaga. Okey. Selain daripada tu ada lagi jawapan-jawapan lain seperti suhu menetapkan suhu maksimum berapa? 24 darjah kan? Darjah Celsius. Biasanya orang sampai 16 kan. Jadi kalau satu itu tak jimat lah. Tenaga kita tak jimat tenaga lah. Jadi kalau kita menetapkan dalam keadaan begini, ada lebih jimat tenaga. Jadi fakta yang kedua ialah zon bebas asap rokok. Ini F yang kedua lah. Baik, huraiannya ialah kawasan mengadakan kawasan larangan merokok. Inilah huraiannya yang kedua. Jadi rondaan compound dan poster ni, kalau awak jawab juga dan koma tu, cikgu akan bagi awak awarded lah. Sebab dah diberikan tadi pada jawapan yang pertama. Okey, nampak tak geografi senang aja kan? Okey, seterusnya pengangkutan awam. Menggunakan pengangkutan awam juga merupakan amalan teknologi hijau terhadap alam sekitar. Contohnya Park and Ride yang terdapat di Putrajaya. Putrajaya kan? Putrajaya ada kat sini ni. Kita tak ada. Putrajaya ada ni. Dengan demikian dapat mengurangkan kesesakan jalan raya. Yang F yang keempat adalah produk hijau. Produk hijau, menggunakan produk hijau, iaitu faktanya jadinya huraiannya adalah menggunakan bahan mesra alam. Ada banyak bahan mesra alam kan, ataupun menggunakan plastik biodegradasi kan. Berbanding menggunakan plastik biasa, kita gunakan plastik biodegradasi yang mudah lupus berbanding plastik biasa kan. Ataupun kertas kita semula kan, kertas semula, dan juga menggunakan kereta hybrid. Okey, jadinya ini adalah huraiannya. Okey. Yang lain ni semua kita akan bagi macam biasalah. Cikgu kalau awak tulis banyak kali berulang jawapannya ni, cikgu akan bagi awarded sebab dah diberikan kepada jawapan yang pertama tadilah. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 4F dekat sini. Dan kita ada juga 1, 2, 3, 4 huraian. Kita ada 4 huraian. So kita ada berapa? 0, 8 markah kita, dan kita akan dapat max 0,
5. Ni markah kita lah. Okey, itu soalan yang pertama. Baik, kita pada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ialah jelaskan kepentingan teknologi hijau terhadap aspek sosial dan ekonomi terhadap negara Malaysia. Jelaskan. Okey, jelaskan fakta dan juga huraian. Berapa kita nak, kita bergantung kepada markahnya. Markahnya adalah 5. Jadi kita perlukan 3 fakta dan juga 3 huraian. Aspek apa kita nak? Sosial dan juga ekonomi. Okey, fakta yang pertama adalah kualiti hidup. Ini F yang pertama, meningkat. Okey, fakta yang kedua, macam mana kualiti hidup boleh meningkat? Ialah kita menggunakan produk yang baik kan, produk yang mesra alam dan sebagainya. Mana taknya kualiti hidup kita boleh meningkat bebas daripada bahan-bahan cemar yang terdapat dalam penghasilan produk kan. Okey, yang kedua ialah pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi juga dapat menurun. Banyak produk-produk kan yang menyebabkan pencemaran bunyi itu menurun. Ada banyak produk-produk kan. Kita boleh tengok dalam buku teks pun ada, saya rasa tu dinyatakan tu produk-produk tersebut kan, bagaimana dia boleh mengurangkan. Lagi pun kita tengok lah, kalau kita tengok kereta yang menggunakan macam kereta api yang dicipta di China dan sebagainya, di Jepun sebagainya, tengok dia menggunakan tenaga produk teknologi hijau yang baik kan. Bunyi kereta api yang lebih perlahan berbanding kalau kita menggunakan teknologi yang biasa, menggunakan bahan api fosil seperti diesel dan petroleum, petrol. Lebih bising kan. Jadi enjin dia lebih senyap, lebih sunyi, lebih kurang bunyi dia. Lepas tu kos operasi berkurang. Kos operasi, fakta huraiannya ialah berkurang. Okey, macam mana? Okey, kita menggunakan tenaga untuk enjin mesin-mesin dijalankan menggunakan tenaga solar. Kan jimat. Berbanding kita menggunakan mesin-mesin itu dijalankan menggunakan tenaga elektrik yang dihasilkan daripada petroleum ataupun gas kan. Kan jimat ni kan. Okey, yang keempat ialah peluang ekspor. Peluang ekspor. Kita menghasilkan perkara baru, produk baru, so kita boleh ada ruang lah kita untuk mengekspor produk tersebut, memperkenalkan ke seluruh negara kan. Okey, kemudian tu kepuasan pekerja. Kepuasan pekerja akan menyebabkan produktiviti pun bertambah kan. Keselesaan pekerja akan menyebabkan produktiviti kita akan bertambah. Kita kena teringat cikgu ada satu lagi, iaitu apa nama tu, industri fotovoltaik kan, fotovolta kan, iaitu menggunakan tenaga solar kan, dapat menyumbang lah KDNK dalam untuk negara kita. Itu dia, itu penting teknologi hijau untuk kita laksanakan, kita amalkan dari segi aspek sosial dan juga dari segi aspek ekonomi, khususnya bagi negara kita kan. Boleh faham Okey. Cikgu harap kamu boleh tahulah. Kalau cikgu sebut apa nama, kalau cikgu sebut bekas makanan daripada ubi kayu, tu ada kaitan dengan mana? Ya, betul, kualiti hidup. Kualiti hidup. Kalau cikgu cakap menggunakan baja kompos ataupun menggunakan produk biodegradasi, tu mana? Cuba kita fikir mana. Kita boleh masukkan juga kepada apa nama ni, produk hijau pun boleh lah. Kita boleh masukkan, tak ada masalah. Okey, saya harap kamu fahamlah berkaitan dengan ini. Kita belum bagi markah lagi ni. So kita ada berapa ni? Fakta 1, 2, 3, 4. Oh, ada 5 fakta So kita ada 5 fakta. Kita ada berapa huraian? Kita pun ada 5 huraian So kita ada 10. 10 point, maka 10 max 5. Okey, jadi inilah markah kita. Alright, 5 markah penuh. Okey, tahniah kepada semua. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi.